وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا ناصرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan, keafiatan, kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Pada hari ini alhamdulillah dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kepada kita masa dan waktu untuk kita terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai salat berjemaah, mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf, mengikhlaskan diri beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini turut diganjari pahala i'tikaf, di samping kita dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman kita tentang agama yang kita cintai. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bulan Rajab, dan Abu Bakar Al-Wara' berkata Rajab adalah bulan musim tanam, Sya'ban adalah musim mengalirkan air, dan Ramadan adalah musim mengetam hasilnya. Manakala salat fardu merupakan amal terbaik, kerana salat adalah pintu bagi amal-amal soleh. Kalau pintu salat terbuka, maka terbuka pintu amal-amal yang lain. Diriwayatkan bahawa salat adalah amal yang paling penting, dan dia merupakan amalan yang awal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang lulus dalam hisab tersebut, maka beruntunglah dia, kerana amal-amal yang lain akan mengikutinya. Sebaliknya, apabila salat seorang masih belum lulus, maka dia mesti menjalani hisab bagi amal-amal yang lain. Allahu a'lam. Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat pada hari Jumaat, kemudian 3 hari berikutnya berita tentang pertanyaan dan jawapan Ibn Abbas tersebut sampai kepada Ali bin Abi Talib, dan beliau berkata, kalau semua ulama, kalau semua hukama dan para fuqaha dari barat sampai ke timur ditanya tentang hal itu, maka mereka akan menjawab dengan jawapan yang sama, iaitu menjawab tentang hari yang paling mulia, hari Jumaat, bulan yang mulia adalah bulan Ramadan, dan amalan yang terbaik adalah salat 5 waktu pada waktunya. Jadi semua ulama cakap benda yang sama. Namun beliau menjawab, Ibn Abbas menjawab, dia saja yang menjawab dengan jawapan yang akan kita sebutkan, iaitu inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala mink wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Jadi Ibn Abbas kata, sebaik-baik amalan, sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak terima, maknanya tak ada apa gunalah. Hanya yang diterima oleh Allah, jadi itulah amal yang paling baik. Sebaik-baik bulan adalah bulan di mana kamu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau bulan saja berkat namun kita tak beramal, maka tak ada guna keberkatan bulan tersebut.
Jadi yang bergunanya bila mana kita beramal, bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bulan itu memberi keuntungan yang besar pada kita. Dan hari yang paling baik adalah hari di mana engkau meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan hari yang baik. Jadi kalau hari Jumaat pun, kalau kita bertemu Allah dalam keadaan sedang melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik, maka tiada gunanya. Walaupun di hari yang berkat, di tempat yang berkat, namun pada waktu itu kita tak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada keberkatan. Jadi inilah yang merupakan amal yang paling baik, bulan yang paling baik dan hari yang paling baik yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Walaupun di sana ada banyak riwayat yang menceritakan tentang khairul ayyam yaumul jum'ah, khairul syuhur syahrul ramadan, wa khairul a'mali salawatul khams li waqtiha. Baik, taubatan nasuha pada pandangan Ibn Abbas adalah taubat yang berada pada dengan cara menyesali dosa, sesal terhadap dosa yang dilakukan, manakala lidah ni basah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri perbuatan dosa dan juga berazam untuk tak ulang dosa lagi. Jadi ini yang dimaksudkan dengan taubatan nasuha pada pandangan Ibn Abbas. Saya ulang balik, dia menyesal kepada dosa, kemudian lidahnya mohon ampunan dan mengakhiri perbuatan dosa serta berazam untuk tak ulang balik dosa yang pernah dilakukan. Malangnya manusia yang lemah iman macam kita tak ada kekuatan taubat. Kita bertaubat, namun lepas tu kita akan mengulangi kesalahan yang sama, tahu buat. Jadi itulah kekuatan yang tak mampu untuk konsisten berada dalam diri kita disebabkan kelemahan kita, keimanan yang ada pasang surut. Jadi untuk itu maka kita kena senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memberikan kekuatan beramal dan kekuatan untuk kita meninggalkan semua kerja-kerja yang tak mendatangkan faedah, apatah lagi mengundang dosa. Ya. Mudah-mudahan kita berupaya untuk melakukan perkara yang sedemikian. Pada pandangan yang lain menyebutkan bahawa taubat nasuha adalah tak meninggalkan bekas maksiat amalnya, sama ada secara rahsia maupun terang-terangan. Dia tak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sama ada secara sendiri ataupun secara terang-terang, berada di khalayak ramai. Pendapat lain menyatakan bahawa taubatan nasuha adalah taubat yang membawa kebahagiaan pelakunya dunia dan akhirat. Ini untung bagi mereka yang bertaubat. Orang yang bertaubat, dia akan beroleh kebahagiaan. Antara kita katakan perasaan bahagia itu adalah tenang, lapang dalam jiwa bila mana kita kembali kepada pencipta, menyesali dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berada dalam kondisi ataupun keadaan yang selesa dan tenang. Dan di jiwa yang tenanglah yang kita harapkan akan dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia sememangnya diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia secara semula jadinya sifat yang ada dalam diri iaitu perasaan keluh kesah dan perasaan sayangkan harta. Apabila manusia ditimpa dengan kesusahan, maka dia akan keluh kesah. Sebaliknya bila menerima kebaikan, maka dia akan sayangkan harta. Melainkan bagi mereka yang salat, orang yang salat dan senantiasa salatnya, maka dia akan tenang, lapang, bahagia dalam hidup. Jadi perkara ini juga berlaku apabila manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan. Dia telah tersesat, terbabas, tergelincir, melakukan perkara yang mengundang dosa, maksiat, maka atas kesedaran dia kembali kepada laluan yang sebenar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus melakukan amal soleh
maka dia menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan. Seorang penyair mengatakan dalam basit, Bahrul Basit, istilah syair Arab, dia kata, ama tara kaifa yublinal jadidan wa nahnu nal'ab fi sirri wa i'lan la tarkananna ila dunya wa zukhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtan wa'mal li nafsik min qabli al-mamat fala taghrurka kathratu ashabi wa ikhwan. Maknanya, tidaklah kamu tahu bagaimana siang dan malam menguji kita. Kamu tak tahu ke bagaimana siang dan malam menguji kita? Siang malam yang kita lalui, sebenarnya kita dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ada ujian, gitu juga malam pun ada ujian, diuji dengan masa. Tapi kita bermain-main belaka dalam diam-diam maupun terang-terang. Dalam masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ramai di kalangan manusia yang main-main, sama ada secara diam ataupun terang. Janganlah kamu terpedaya pada dunia dan segala isinya, kerana tanah air dunia bukanlah tanah air negeri yang sebenar. Dan berbuatlah amal untuk dirimu selagi belum datang kematian. Jangan sampai engkau tertipu oleh banyak sahabat dan teman. Jadi ini antara bait syair Arab dalam Bahrul Basit yang menasihatkan kita tentang bagaimana kehidupan menguji kita, dan ramai manusia yang lalai terpedaya dengan isi dunia, dan memperingatkan kita bahawa tempat tanah air yang kekal untuk kita adalah akhirat. Maka untuk ke situ kena banyak buat amal kebajikan bagi diri sendiri sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tertipu dengan ramai kawan, ramai sahabat dalam dunia, tetapi sahabat tak bawa kepada kejayaan akhirat kita. Dan disebutkan juga bahawa syair Imam Al-Ghazali dalam Bahrul Wafir, dia kata, atatlubu an takuna kathira malin wa isma'u minka qawluk fil maqal wa min kulli nisa'i tarawadada tasuru bihim min kulli rijal wa ya'tika al-ghina wa tara sa'ida mahaban makruman wa kathira malin wa tukfa kulla hadithatin makr wa min al-a'da wa mimman kan nawaliya wali faqul ya hayyu ya qayyum alfan mukammalatan ala marri layali bilailin aw naharin anna fima ashartu ilahi murkhisun kulli ghalin walazim ma dhakarat wala tadah fa fi tablughu rut al-awali. Maknanya panjang. Ini kata Imam Ghazali dalam Bahrul Wafir, dia kata, adakah kau ingin banyak harta? Adakah kau ni nak banyak harta dan kata-katamu didengari dalam ucapanmu ataupun dalam forum? Nak jadi glamour sebegini ke? Juga boleh cinta yang menyejukkan hati dan setiap wanita dan kaum laki-laki. Adakah kau nak mendapatkan cinta yang mana cinta tu boleh menyejukkan hati daripada cinta manusia, baik laki-laki maupun wanita? Dikurniakan kaya raya, adakah kau nak kaya raya dan hidup bahagia juga berwibawa, dihormati dan banyak harta? Adakah ini yang kau mahu? Kau tumpaskan setiap bencana dan tipu daya dari musuh dan penguasa, maka bacalah ya hayyu ya qayyum 1000 kali, sama ada malam ataupun siang. Nescaya akan memudahkan setiap kesulitan. Ya. Biasakan ucapan itu, jangan kau tinggalkan dan jangan lalai. Kerana dengan itu kau akan memperoleh darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dalam disebut 1000 kali dalam bait syair Imam Ghazali dalam Bahrul Wafir. Yang biasa kita bacalah ya hayyu ya qayyum.
Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apa yang kita sebutkan ini semua nak bagi jadi manusia yang berkualiti dalam kehidupan. Manusia berkualiti iaitu manusia yang pastinya dia mampu untuk menggalas amanah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mampu untuk menyampaikan sesuatu berkaitan agama kepada orang lain, kerana dia beroleh kekuatan, dia beroleh kehebatan dengan amalan, ya. Dan dia akan jadi orang baik lah. Jadi orang yang baik ni orang yang berkualiti. Dan 3 tanda orang yang baik, sebagian hukama ada mengatakan bahawa idza aradallahu bi'abdin khaira faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsih. Ya. Sebagian hukama, para cendekiawan Islam, orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata seperti yang kita sebutkan tadi, maknanya apabila Allah nak hamba-hambanya menjadi orang yang baik, maka dia menjadikan hamba itu sebagai orang-orang yang memahami agama, yang mengerti agama. Ya, disebut yang mengerti agama, artinya yang memahami agama. Menjadikan dia orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang mana mereka tak lalai dengan dunia. Sebab tu orang yang zuhud, kita pernah sebutkan, mereka menjauhkan daripada sebarang perkara yang melalaikan diri daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu perkara yang harus dibuat, namun yang harus itu mampu untuk melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang zuhud mereka meninggalkan perkara tersebut. Ya, saya ulang balik, kalau Allah nak seseorang itu boleh kebaikan, maka Allah akan bagi dia kefahaman berkaitan agama, dan Allah akan bagi dia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia hamba yang zuhud terhadap dunia, dan menjadikan dia menyedari tentang keaiban diri sendiri. Tak payah orang beritahu, dia sendiri dapat mengesan tentang kelemahan-kelemahan diri, dan dia akan perbaiki kelemahan tersebut. Malangnya ramai manusia yang tidak dapat kenal pasti kelemahan diri. Dia menganggap dirinya sempurna, sedangkan dirinya terdapat banyak cacat celah. Tapi disebabkan oleh penyakit hati yang begitu menggunung, begitu banyak, maka dia tak sedar penyakit itu berada dalam diri dia. Penyakit sombong, penyakit ego, penyakit bongkak dan sebagainya. Jadi itu antara sifat-sifat yang kemungkinan ada dalam diri manusia yang dia tidak sedar. Bagi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nak kebaikan, maka dia sendiri nampak keaiban dirinya dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jadi saya ulang balik bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala nak seseorang hamba tu jadi manusia yang baik, yakni yang baik menurut Allah dan menurut sesama manusia, maka orang itu dikehendaki oleh Allah memahami di dalam urusan agamanya melalui prinsip-prinsip agama, sehinggalah sampai kepada perkara-perkara cabang ataupun furu'iyah dalam agama, dan hatinya jadi tenang. Walau tak ada rezeki yang ada padanya, dia akan tetap tenang dan lapang. Orang itu dijadikan Allah mampu melihat aib-aib yang ada pada diri dia. Dia dapat kenal pasti keaiban dirinya sendiri, kerana Allah bagi basirah kepadanya, bagi kekuatan melihat kelemahan diri disebabkan oleh kejernihan hati, selalu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menuturkan zikir-zikir, dengar majlis ilmu, maka dia dapat kenal pasti kelemahan dan diperbaiki kelemahan dirinya. Jadi ini dapat dirumuskan bahawa ciri-ciri orang yang baik adalah, pertama, faham ilmu agama dan juga amalkan ilmu agama. Dan juga kedua, orang yang baik dia bersikap zuhud. Bersikap zuhud maknanya dia menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan diri dia daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sedar terhadap kelemahan, celah dan kesilapan diri sendiri. Allahu a'lam. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah."
Dan dalam Mustadrak lil Hakim disebut hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wat-tib wa ju'ilat khurratu aini fi shalah. Maknanya di antara duniamu ada tiga benda yang dititahkan sebagai perkara yang menyenangkan kepadamu. Ada perkara yang menenangkan kepadamu, iaitu bau harum. Taib bau harum, bauan yang wangi. Kita kan biasa pakai minyak wangi, atar, ataupun apa saja jenis wangi-wangian, kita akan rasa tenang. Dan setiap orang tu lain dia punya bau yang dia sukai. Ada bau yang kita tak suka. Ada orang tak gemar bau lemon, ya. Ada orang gemar bau kopi, ya. Ada orang tak gemar bau kopi, orang gemar bau kasturi. Ada orang pening bau kasturi, dia suka bau oat. Bau apa ni, apa oat dia panggil tu, kayu gaharu, yang berbagai dia punya bauan dia. Cuma rumusannya, setiap orang tu ada bau yang menenangkan dia, lapang. Kalau cium bau tu, tenang rasa. Ada orang suka minyak angin je, tenang. Bau minyak angin, dah tenang. Minyak angin je lah. Tak ada atar pun dalam beg tangan. Yang adanya minyak angin. 2-3 jenis minyak angin. Rasa lega rasa minyak angin. Tapi mungkin busuk bagi orang lain, tapi bagi dia okey. Susah juga tu kan. Jadi itulah perkara yang menyenangkan manusia ni ada 3. Pertama dia kata minyak wangi. Kemudian wanita, tenang, lapang, isteri kan, wan nisa. Dan yang ketiga solat. Solat, yang mana solat itu dapat menyejukkan mata. Dengan solat itu beroleh ketenangan, kelapangan dalam solat. Jadi ini maknanya kalau di dunia lagi kita dah merasakan nikmat solat, apatah lagi di hari akhirat, tentunya dia memberi manfaat yang besar. Solat dalam dunia kita tenang dengan solat, kita lapang dengan solat, kita bahagia dengan solat. Kita rasa hidup kita sempurna, lengkap apabila kita menunaikan solat dengan sebaiknya. Dan kita rasa berserabut kepala kalau tak dapat menunaikan solat secara sempurna. Berbeza kalau kita solat berjamaah di masjid dengan kita solat di rumah seorang-seorang. Kan berbeza. Di masjid rasa tenang, lapang, suasananya sejuk, ada aircon, contoh. Kapet cantik kan. Suasananya tenang. Kat rumah kan bagai-bagai kan. Kita solat dalam keadaan TV berpasang, TV on. Kita solat kadang-kadang mesin basuh bunyi, gedung bunyi kuat mesin basuh. Kadang-kadang tengah goreng ikan, tengah masak nasi, jadi anak tengah cucu ada, jadi mungkin kita tak tenang, tak setenang seperti mana tenangnya di masjid. Bila sampai ke masjid, salat berjamaah di waktu sehari semalam, kita rasa lapang, tenang, lain daripada yang lain. Betapa itulah perkara yang menyeronokkan manusia dalam dunia ni. Minyak wangi, perempuan, isteri, suami, yang mana kita rasa tenang, dan dijadikan kamu salat itu sebagai penenang, penyejuk mata kamu, ya. Jadi ini 3 perkara, 3 hal kalau ternyata berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini kalau ternyata berada pada Rasulullah SAW, bukanlah semata-mata dunia, kerana sesungguhnya setiap perkara yang disertai niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah dunia semata-mata. Seperti bekalan untuk kekuatan, tempat tinggal dan pakaian yang diperlukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rashidi dalam kitab
al-majalisi ar-rayqah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda tersebut yang di atas, terdapat para sahabat sedang duduk mengerumuni beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun an-nazaru ila al-wajh an-nazaru ila al-wajhi Rasulillah wa infaq mali ila Rasulillah wa an takuna ibnati tahta Rasulillah." Maknanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia kata untuk bagi diri dia yang menenangkan adalah minyak atar, yang menenangkan dia adalah isteri dia, dan yang menenangkan dia adalah salat yang dilakukan. Namun bagi para sahabat yang lain ada benda lain yang menenangkan dia. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dia kata, betul wahai Rasulullah, kamu tenang dengan 3 benda tadi. Tapi kalau aku, kata Abu Bakar As-Siddiq, di antara dunia ada 3 hal yang menyeronokkan saya, kata Abu Bakar, iaitu melihat wajah Rasulullah, membelanjakan hartaku untuk Rasulullah, dan putriku menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar. Jadi menyeronokkan para sahabat lain daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok. Mana setiap orang tu ada benda yang seronok, yang menenangkan jiwa dia. Ya, kalau Abu Bakar, yang menenangkan jiwa dia adalah, kita ulang balik, melihat wajah Rasulullah, membelanjakan harta dia untuk Rasulullah, dan menjadikan anak dia isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Umar bin Khattab pula berkata, "Sadaqta ya Abu Bakar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, al-amru bil ma'ruf wan nahyi wal munkar wa thawbu al-khalq." Manakala Umar pula dia kata, betul engkau wahai Abu Bakar, itu 3 benda yang menenangkan kamu, yang melapangkan kamu. Namun aku, dia kata, ada di antara dunia 3 hal yang menyeronokkan aku, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, suruh orang buat baik, dan cegah orang daripada melakukan munkar, dan berpakaian dengan pakaian yang biasa-biasa, tak cantik, usang. Ini yang menenangkan dia. Jadi betapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza benda yang menenangkan dia, dan setiap benda yang menenangkan itu semua benda yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Sayyidina Uthman bin Affan berkata, "Sadaqta ya Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, isba'ul ji'an wa kiswatul 'uryan wa tilawatul Quran." Manakala Sayyidina Uthman pula kata, benar engkau wahai Umar. Uthman kata, benar engkau wahai Umar yang tadi, tapi bagi aku di antara dunia ni ada 3 hal yang menyeronokkan aku, iaitu bagi makan kepada orang yang lapar sampai dia kenyang, kemudian bagi pakaian orang yang tak berpakaian, dan juga baca Quran. Jadi ini Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, benda yang dia rasa seronok, lapang, rasa puas kehidupan bila mana dia buat 3 perkara, iaitu bagi makan orang yang lapar sampai orang tu kenyang, bagi pakaian orang yang tak berpakaian, yang tak cukup pakaian, dan baca Quran. Ini 3 benda yang menenangkan jiwa dia, melapangkan jiwa dia. Semua benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talib pula berkata, "Sadaqta ya Uthman, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, al-khidmatu lid-dhaif, was-sawm fil harri, wad-darbu bis-sayf." Wad-darbu bis-sayf. Manakala Ali bin Abi Talib pula berkata, dia kata, kalau ada Uthman bagi tahu begitu 3 benda yang rasa tenang jiwa dia, betul engkau wahai Uthman, yang aku sukai dunia ni ada 3 benda. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu Ali kata 3 benda yang disukai di dunia ni, iaitu melayan tamu. Melayan tamu, tamu datang dia layan, dia seronok tamu datang, ya. Kemudian puasa waktu cuaca panas, dan mengangkat pedang
terhadap musuh-musuh Allah, jihad, berjuang. Jadi ini tiga benda yang menjadi kita katakan kesukaan yang menyenangkan jiwa. Jadi mungkin kita pun ada benda yang kita rasa senang dan lapang kerja yang kita buat, tapi kerja itu adalah khidmat dan ibadat. Kerja itu berupa khidmat yang dianggap sebagai ibadat-ibadat. Jadi tak kiralah apa saja amalan-amalan, asalkan amalan itu membantu, menolong manusia dan juga ibadah-ibadah tambahan, kesemuanya mendatangkan pahala dan kekuatan kepada kita semua. Sebaik saja mereka sedang cakap-cakap mengenai perkara yang tersebut, minat tiga benda, suka buat benda ni lebih menenangkan jiwa, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, dia berkata, Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah mengutusku ketika dia mendengar ucapan kamu sekalian. Dia perintahkan kepadamu agar bertanya kepadaku tentang perkara yang aku sukai. Andai kata aku menjadi penduduk bumi. Ini kata siapa ni? Jibril alaihissalam. Andai kata aku menjadi penduduk bumi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apa yang kamu sukai? Andai kata kamu menjadi penduduk dunia. Jibril menjawab, ini Jibril pula ni. Tadi manusia daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia suka waktu dia duduk dalam dunia, perkara itu menjadi ketenangan. Dia bila dia buat, dia rasa tenang, dia rasa lapang, dia rasa bahagia. Namun Jibril alaihissalam, kalau dia jadi penduduk dunia, benda yang dia nak buat adalah irsyadud dhalin wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin wa mu'awanatu ahlil ayalil mu'sirin. Jibril menjawab, memberi petunjuk orang-orang yang sesat pada jalan yang lurus, mengajak orang kembali ke pangkal jalan. Ni sesat dah ni, jauh daripada jalan sebenar, bawa dia kembali ke pangkal jalan. Kalau Jibril lah tanya dia, kalau dia jadi penduduk dunia, benda yang dia nak buat adalah ajak orang supaya kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, ramah tamah terhadap orang-orang yang mengembara, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang datang, apa khabar, nak pergi mana, apa masalah, apa keperluan yang boleh kami bantu, gitulah. Mana ramah tamah terhadap orang luar yang datang dan memerlukan kepada bantuan. Ramah tamah terhadap orang-orang yang mengembara, yang mana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang datang, kita jumpa, tanya apa keperluan yang boleh dibantu. Dan juga wa muawanatu ahlil ayalil mu'sirin, membantu dan membantu ahli keluarga yang sengsara, yang susah, membantu kaum kerabat yang susah. Jadi kalaulah Jibril alaihissalam jadi penduduk dunia, tiga benda yang dia akan buat, yang mana benda ni dia menjadi kesukaan dan kegemaran dia, iaitu apa? Ajak orang supaya kembali ke pangkal jalan, orang sesat. Kemudian bantu pengembara-pengembara Muslim yang taat untuk memenuhi keperluan dia. Dan juga bantu aqarib. Aqarib maknanya orang-orang yang hampir dengan kita, betul lagi yang ada pertalian darah, apabila mereka dalam keadaan kesusahan. Bantu kaum kerabat yang berada dalam kesusahan. Lebih lanjut, Jibril AS mengatakan, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh min abidihi thalatha khisalin badlul istita'ah wal buka'u indan nadamah was sabru indal thaqah. Jibril melanjutkan kata-katanya, dia kata Tuhan pemilik keagungan menyintai tiga perkara dari hamba-hambanya, iaitu Tuhan pemilik keagungan menyintai tiga perkara dari hamba-hambanya, iaitu mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis ketika sedih.
kerana menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ini Allah suka hamba-hambanya yang semampu mungkin untuk melakukan ketaatan, semampu mungkin untuk menangisi tanda sesal perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Dan wasabru innal faqah, sabar ketika dalam ketiadaan apa-apa, tak ada apa-apa dah, miskin, jatuh, bengkak, sabar apabila diuji dalam keadaan itu. Jadi ini yang disukai, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. 3 benda lah, saya ulang balik. 3 benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suka: berusaha untuk melakukan ketaatan, menangisi kesalahan-kesalahan yang lalu atas menandakan rasa sesal dengan dosa lalu, serta sabar saat dilanda bala bencana. Dah tak ada apa-apa yang ada pada diri, jatuh miskin, apa dan sebagainya. Hadirin sehadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, habis beberapa perkara yang kita bahaskan pada malam ni. Banyak benda lah, ada hadis Nabi dan banyak kata-kata para hukama, dan dialog-dialog tentang amalan-amalan yang menyenangkan jiwa, menenteramkan jiwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hinggalah kepada para sahabat, apa yang mereka minat, dan perkara itu menyenangkan dan menenangkan hati mereka. Dan begitu juga Jibril alaihissalam pun ada benda yang dia sukai kalau mana dia ditakdirkan menjadi penduduk bumi. Dan terakhir dinyatakan bahawa Allah suka terhadap hambanya yang semampu mungkin untuk lakukan ketaatan, menangisi dosa tanda penyesalan, dan sabar ketika ditimpa malapetaka ataupun bala bencana. Sekadar ini perkongsian khasnya untuk saya dan juga tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaffalallahu minkum.